Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rubiah binti Hamzah, pelajar PDPP Bahasa Melayu, akan mempersembahkan pengajaran mikro tentang akal budi dan pemikiran dalam syair tahun 5 sebagai pilihan kami. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Okey, apa perasaan kamu setelah lama tidak ke sekolah? Alhamdulillah semuanya gembira. Cikgu nampak dari wajah kamu semuanya ceria, gembira dapat kembali ke sekolah. Tapi cikgu ingatkan sekali lagi, kita masih dalam musim pandemik COVID-19. Jadi kita mesti sentiasa menjaga kebersihan dan sentiasa memakai pelitup muka. Okey, kalau ada yang rasa-rasa demam ataupun simptom-simptom ringan, sila laporkan kepada ketua kelas. Okey, faham? Okey, bagus. Baiklah. Hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran bahasa Melayu. Okey. Baiklah. Pertama sekali cikgu meminta kamu untuk bersedia dan mendengar apa yang cikgu akan sampaikan sebentar lagi. Dengarlah anak ibu berpesan, lengkapkan diri dengan pelajaran. Hanyalah itu jadi bekalan untuk hidup di masa depan. Ilmu itu pelindung diri, seperti kebun berpagar duri, seperti sinar intan baiduri. Itulah tanda orang jauhari. Hidupmu kini di masa remaja, bagaikan permata amat berharga. Jangan jatuh ke lembah hina, nanti menyesal tidak berguna. Okey, baiklah murid-murid, setelah apa yang cikgu simulasikan sebentar tadi, okey, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu rasa setelah mendengar apa yang cikgu simulasikan sebentar tadi? Ya Tarmizi. Ya betul, guru sedang memperdengarkan syair. Ya betul. Ya Ani. Oh iya, syair ialah tradisional warisan Melayu, budaya Melayu. Ya Ali. Ya betul, syair tu tadi tentang pesanan. Okey, pesanan apa tu? Bagus ke tidak bagus?
Pesanan yang bagus, pesanan yang baik untuk anak-anak. Okey, apa lagi yang kamu faham setelah mendengar simulasi tadi? Ya Abu. Oh ya betul. Anak-anak mestilah rajin menuntut ilmu pengetahuan. Okey, bila kita rajin belajar, menuntut ilmu pengetahuan, sentiasa ingin tahu apa yang akan kita dapat. Ya Zahra? Iya betul. Bila kita rajin belajar, rajin menuntut ilmu pengetahuan, kelak kita akan mendapat pekerjaan yang bagus, kehidupan pun lebih baik, dan apa yang paling penting, kita dapat membantu ibu bapa. Okey, bagus semuanya. Tahniah. Okey, baiklah. Setelah cikgu mendengarkan syair tadi, agak-agak apa yang kita akan belajar hari ini? Cuba fikirkan sejenak. Apa kaitan cikgu simulasikan syair tadi tu kepada pembelajaran kita hari ini? Ya Zahra? Ya betul. Kita akan belajar tentang syair. Lagi? Betul. Kita akan mensimulasikan syair. Bagus. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar syair meriahnya perayaan. Okey, baiklah. Sekarang cikgu mau kamu buka buku teks muka surat 85. Okey, muka surat. Ya Ali, ya betul, muka surat 85. Okey. Cuba kamu perhati apa yang kamu dapat lihat daripada buku teks. Ada rangkap syair. Tapi sebelum kita belajar apa itu syair, kita akan belajar konsep terlebih dahulu. Okey, konsep syair. Okey, apa itu syair? Macam yang cikgu simulasi tadi tu sebentar tadi, dan melihat buku teks muka surat 85. Apa itu syair? Okey, syair ialah salah satu puisi tradisional lama. Maksudnya sebelum kamu lahir lagi, syair ni sudah wujud. Dan syair merupakan warisan budaya terdahulu yang terus hidup dan kekal hingga ke hari ini. Okey, banyak cuma untuk kamu ni mungkin jarang mendengar syair, mungkin lebih kepada pantun. Ya, tapi sebenarnya syair merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang patut kita pelajari sehingga ke hari ini. Okey, itu konsep syair. Okey. Kemudian kita juga akan mempelajari konsep akal budi dan pemikiran dalam syair. Okey, apa itu akal budi dan pemikiran dalam syair? Okey, boleh lihat papan putih di hadapan. Okey, tadi kita sudah mengetahui apa itu syair. Puisi tradisional lama, warisan budaya terdahulu yang terus kekal sehingga hari ini. Jadi kemudian kita akan belajar pula konsep akal budi dan pemikiran. Okey, apa itu akal budi dan pemikiran? Akal budi dan pemikiran merupakan perbuatan, pemikiran, sikap manusia yang mendukung kebijaksanaan, kehalusan jiwa serta keindahan. Okey, maksudnya perbuatan ini apa-apa juga perbuatan baik akan membawa kebaikan dan memberikan pengajaran kepada orang lain. Maksudnya di sini bila kita baca syair, kita akan dapat mempelajari sesuatu. Contohnya perbuatan baik, sentiasa membantu orang lain, menghormati orang lain, akan dipaparkan
dalam akal budi, pemikiran dalam karya syair. Okey, seterusnya pemikiran, sikap manusia yang mendukung kebijaksanaan, kehalusan jiwa serta keindahan. Okey, pemikiran ini maksudnya pemikiran yang terdapat dalam syair, idea yang ingin disampaikan oleh pengarang. Sebagai contoh, kebanyakannya syair dia menceritakan tentang kehidupan ataupun kebudayaan sesuatu zaman. Okey, kalau kita lihat pada muka surat 85 ni, syair ni menceritakan tentang meriahnya perayaan. Bagaimana masyarakat di Malaysia yang pelbagai kaum ni meraihkan perayaan secara bersama-sama, bertoleransi. Sebagai contoh, semasa hari raya, kaum Cina dan juga kaum India turut sama-sama meraihkan dengan mengunjungi rumah kaum Melayu. Sebagai contoh, itu semua dizahirkan secara indah, halus bahasanya di dalam karya syair. Itu maksudnya. Kemudian dalam akal budi dan pemikiran syair juga, apa yang kita dapat lihat sebenarnya? Okey, antara yang disampaikan dalam syair ialah yang pertama, kesantunan berbahasa. Bagaimana kita menggunakan bahasa yang betul. Okey, sebagai contoh, bila kita ingin bercakap ataupun bertutur dengan ibu bapa, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar. Kita tidak boleh mengherdik ibu bapa. Kita mesti menggunakan bahasa yang sopan, yang baik. Ya, kita tidak boleh menggunakan bahasa kasar. Kemudian yang kedua, menjadi medium dakwah. Medium dakwah ni maksudnya melalui karya syair itu kita boleh berdakwah, menyebarkan agama Islam. Terdapat juga syair-syair yang mengisahkan tentang Islam, hukum-hukum Islam. Itulah yang terdapat dalam akal budi dan pemikiran syair. Kemudian yang ketiga, sebagai medium hiburan. Okey, sebagai medium hiburan ni maksudnya selain daripada kita mendapat ilmu pengetahuan, syair juga disampaikan dalam bentuk hiburan. Maksudnya selain daripada mendidik, ianya juga menyelipkan hiburan, macam yang kita diserapkan dalam pembelajaran bahasa Melayu ni, didik hibur. Begitu juga hiburan. Okey, kemudian yang keempat, akal budi dan pemikiran dalam syair ini juga turut menerapkan pendidikan secara formal. Okey, di dalam karya-karya syair tu turut juga mengajar tentang perkara-perkara yang baik secara formal. Bagaimana adab kita dengan guru, bagaimana adab kita dengan ibu bapa, bagaimana adab kita dengan pemimpin. Macam yang dalam muka surat 85 ni, meriahnya perayaan, salah satu yang ditekankan ialah sentiasa bertoleransi antara pelbagai kaum. Kalau kita tidak tahu, kita ni perlu menghormati antara kaum, kita pasti akan sentiasa bergaduh, tidak aman. Betul tu. Betul tu Tarmizi. Lagi? Betul tu Aini. Nanti tidak akan disukai oleh orang lain. Jadi melalui konsep akal budi dan pemikiran ini, inilah yang diserlahkan. Inilah yang akan menjadi asas kepada pembinaan syair. Melalui syair itu dia menyampaikan kesantunan, medium dakwah, hiburan dan mendidik murid secara formal. Jadi ada yang minat sini berkarya? Boleh. Mula menulis sikit-sikit. Sebab budaya Melayu ni dia tidak akan menggunakan budaya kasar, bahasa kasar. Jadi itulah para pengarang dahulu kala menggunakan karya-karya seni ni untuk
menzahirkan perasaan mereka, tetapi dengan cara bahasa yang berlapis. Orang cakap tidaklah mengherdik, menghina, menyinggung perasaan orang lain, ya, tidak. Okey. Jadi kita sudah belajar tentang konsep syair, konsep akal budi dan pemikiran dalam syair. Jadi agak-agak murid-murid, apa kaitannya akal budi dan pemikiran dengan syair? Okey. Ada yang boleh jawabkah? Ya, Tarmizi. Ya, betul. Daripada syair tu akan dapat pengajaran. Ya, Ani. Oh, mengajar kita lebih jadi baiklah. Mengajar kita lebih baik dalam kehidupan. Ya. Ya, Zahra. Ya, betul. Daripada syair akan memperkembang bahasa kita. Memperkembang bahasa macam mana tu? Okey, memperkembang bahasa melalui pembacaan syair, banyak bahasa ataupun kosakata baharu yang kita akan dapat. Jadi akan memperkaya lagi bahasa. Boleh berkomunikasi dengan baik, lancar. Kalau tulis karangan pun tulisan karangan tu baik, koheren, kohesinya pun baik. Banyak kan fungsi syair ni. Tapi berbalik kepada kaitan, apa kaitan akal dan pemikiran dengan syair? Baiklah murid-murid, melalui syair ini, pembelajaran syair ini terserlah nilai akal budi dan pemikiran. Kenapa cikgu cakap begitu? Dalam menghasilkan karya-karya seni, khususnya karya-karya sastra ni, nilai pemikiran, apa yang cuba disampaikan oleh penulis tu kita dapat lihat dalam syair. Macam yang cikgu cakap tadilah. Sebagai contoh, jika penyair ingin menyampaikan tentang kesantunan berbahasa melalui syair itu, selain daripada kita mensimulasikan syair, memperdengarkan syair, kita juga dapat memahami apa isi dan juga apa pengajaran yang terdapat dalam syair. Itulah yang dikatakan dengan berkaitan akal budi, pemikiran dan juga syair. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ini? Jelas? Okey, baiklah. Seterusnya kita akan sesi soal jawab. Okey. Dalam sesi soal jawab ni, cikgu akan okey, nampakkah di depan ni? Nampak? Okey, ni cikgu akan cabut satu nama dan kemudian cikgu akan soal berkaitan dengan konsep yang kita pelajari hari ini. Okey, cikgu ulang sekali lagi, konsep yang kita telah pelajari hari ini, konsep konsep syair, konsep akal budi dan pemikiran dalam syair. Okey. Ingat lagi kan kita baru tadi belajar sama-sama. Okey, sekarang cikgu akan goncang 1, 2, 3. Okey, cikgu akan nama bertuah pertama Zahra. Okey, baiklah Zahra. Boleh bagi tahu cikgu apa itu konsep syair yang kamu faham setelah kita belajar tadi? Ya, betul. Syair merupakan tradisi masyarakat Melayu, ya, sejak dahulu lagi. Betul. Sejak dahulu lagi ni maksudnya warisan dari satu keturunan turun temurun sampailah sekarang. Okey. Bagus, pandai. Jadi kita teruskan kepada soalan kedua. Okey, soalan kedua. Okey, 1, 2, 3.
Okey, nama bertuah yang kedua, Tarmizi. Okey, Tarmizi, dia minta untuk berdiri. Okey, Tarmizi, boleh berikan cikgu apa itu konsep akal dan pemikiran? Apa yang kamu faham? Okey, akal dan pemikiran. Ya, betul Tarmizi. Konsep akal budi dan pemikiran dalam syair menzahirkan tentang idea dan juga fahaman penulis ataupun penyair. Okey, betul. Bagus, duduk. Tahniah Tarmizi. Okey, baiklah, kita teruskan lagi soalan. Kita tengok siapa yang kena. Okey. 1, 2, 3. Okey, Ani. Ani orang seterusnya. Okey, Ani. Cuba Ani. Okey, baiklah Ani. Soalannya, apa itu kesantunan berbahasa Ani? Ya, betul. Kesantunan berbahasa ialah bagaimana murid menggunakan bahasa. Macam yang cikgu cakap tadi, yang cikgu bagi contoh, apabila kita bercakap dengan ibu bapa, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar, yang kesat. Macam juga kita bercakap dengan cikgu. Semasa cikgu mengajar, bila kamu ingin ke tandas, bagaimana? Bolehkah kamu keluar begitu sahaja tanpa meminta izin? Tidak boleh kan? Mesti minta izin dengan guru. Itu adalah salah satu cara kita untuk bersantun, bersopan santun dengan guru ataupun ibu bapa. Okey, tahniah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. 1, 2, 3. Okey. Nama bertuah jatuh kepada agak-agak siapa? Agak-agak siapa? Cuba tekan. Jatuh kepada Ali. Okey, Ali. Soalannya, apa yang kamu faham tentang perbuatan? Macam yang cikgu terangkan tadi. Apa tu? Apa tu perbuatan? Okey. Betul. Pandai Ali. Okey, perbuatan ialah macam yang cikgu terangkan tadi ya. Perbuatan tu apa-apa sahaja perbuatan baik yang boleh dijadikan contoh kepada orang lain. Cikgu bagi contohlah. Kalaulah ada syair yang mengisahkan tentang pembulian, pergaduhan, adakah itu satu syair yang bagus, yang baik untuk dijadikan pengajaran kepada kita? Tidak kan? Perbuatan ini mestilah yang membawa kebaikan kepada orang lain. Apabila orang membaca syair tersebut, mensimulasikan syair tersebut, dia akan mendapat suatu perkara yang baharu, yang dapat membina dirinya lebih baik dari sebelum itu. Begitu dia. Okey, kita teruskan lagi soalan. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey, nama yang bertuah. Nama bertuah seterusnya. Okey, agak-agak siapa? Okey, nama bertuah seterusnya ialah Abu. Okey, Abu. Okey, cuba berdiri Abu. Okey. Baiklah. Daripada pembelajaran kita hari ini tentang konsep syair, konsep akal, pemikiran, akal budi dan pemikiran dalam syair, apa yang kamu dapat? Apa gambaran kamu? Apa pendapat kamu? Ya, sila Abu.
Ya, betul Abu. Okey, Abu mengatakan bahawa uh, apabila kita belajar syair yang mempunyai unsur akal budi dan pemikiran, kita akan dapat pengajaran yang lebih baik. Kita dapat melihat idea-idea positif yang cuba disampaikan oleh penyair di dalam karya. Selain itu, melalui syair juga, akal budi dan pemikiran ni kita dapat lihat bagaimana penyair itu menggunakan bahasa yang baik, yang santun, yang sopan, tidak menyinggung perasaan pembaca. Bila kita mensimulasikan syair, kita akan rasa gembira dan kita akan mendapat pengajaran yang lebih baik. Okey, baiklah. Setelah kita mempelajari konsep syair, konsep akal budi dan pemikiran pada hari ini, jelaslah bahawa akal budi dan pemikiran yang terdapat dalam syair ini memainkan peranan penting untuk murid-murid. Kenapa cikgu cakap memainkan peranan penting? Kerana melalui pembelajaran akal budi dan pemikiran dalam syair, kita akan mendapat ilmu pengetahuan yang lebih baik, yang dapat memberi pengajaran kepada kita, yang boleh menjadi contoh teladan kepada kita, selain daripada mengekalkan warisan tradisi budaya Melayu kita. Okey. Kalau kita lihat dalam buku teks muka surat 85, Meriahnya Perayaan, kita akan dapat melihat ataupun mengetahui bagaimana masyarakat pelbagai kaum di Malaysia ni boleh hidup secara bersama. Contohnya masyarakat Melayu, masyarakat India, masyarakat Cina. Macam yang cikgu bagi contoh tadi. Jika masyarakat Melayu menyambut hari raya, perayaan hari raya, masyarakat Cina dan India juga turut meraihkannya dengan cara berkunjung ke rumah masyarakat Melayu. Itu apa yang kita dapat dalam syair tersebut. Konsep akal budi dan pemikiran yang cuba diluahkan, diterjemahkan di dalam muka surat 85 Meriah Perayaan. Di situ juga dalam syair Meriahnya Perayaan ni juga ditekankan setiap masyarakat ini perlu bertoleransi, bekerja sama antara satu sama lain. Sebagai contoh, kalau jika jiran kita Cina mengalami masalah, kita perlu membantu segera. Walaupun kita ni berbangsa Melayu, tidak kira kaum, sentiasa tolong menolong, bersatu hati. Dan apabila kita berkomunikasi, berinteraksi antara satu sama lain, kita sentiasa menggunakan bahasa yang sopan, yang baik. Kita tidak menyinggung perasaan jiran ataupun kaum lain. Walaupun kita ni berbeza agama, ya, walaupun kita berbeza agama, berbeza fahaman, tapi matlamat kita satu, iaitu sentiasalah bersatu padu, hidup aman dan harmoni dalam satu negara, dalam satu kelompok masyarakat. Itulah yang cuba disampaikan dalam syair Meriahnya Perayaan. Selain daripada kita menyambut perayaan bersama-sama, kita juga dapat mengukuhkan silaturahim. Itulah yang cuba digambarkan dalam syair Meriahnya Perayaan, berunsurkan akal budi dan pemikiran. Apa-apa juga perkara yang baik, kita perlu teruskan, jadikan amalan. Tapi untuk perkara-perkara yang tidak baik, kita jauhi. Itu tidak baik untuk kehidupan yang harmoni. Itu maksudnya. Jadi
Jelaslah bahawa hari ini melalui syair meriahnya perayaan pada muka surat 85 kita sudah mempelajari konsep syair, konsep akal budi dan pemikiran yang terdapat dalam syair. Kita dapat mengetahui bahawa penyatuan kaum itu memerlukan toleransi yang tinggi, tolong-menolong, kerjasama dan juga sentiasa bersantun. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Puan Rozita. Saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan RPH Bahasa Melayu tahun 5 bertemakan perpaduan di bawah tajuk syair Meriahnya Perayaan. Manakala sahabat saya terlebih dahulu telah membentangkan set induksi dan langkah 1, iaitu Cikgu Rubiah binti Hamzah. Seterusnya, untuk langkah 2 dan langkah 3 akan diteruskan oleh saya sendiri, Nur Nabila Adila binti Takiruddin. Kemudian pada langkah keempat dan kesimpulan akan dibentangkan oleh sahabat saya, Cikgu Rafita binti Yusuf. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, murid-murid tahun 5, tadi cikgu telah menerangkan mengenai apa idea awal tentang syair. Seterusnya, kamu masing-masing telah berjaya memahami secara ringkas apa itu syair meriahnya perayaan. Dalam syair ada budi bahasa, ada hormat menghormati, ada sifat kesantunan. Baiklah murid-murid, sekarang sudah sampai masanya cikgu mendeklamasikan syair meriahnya perayaan. Cikgu minta semua murid-murid rujuk pada muka surat 85. Cikgu mau sambil cikgu baca syair meriahnya perayaan, murid-murid pun cuba membaca bersama-sama cikgu. Manalah tahu kalau kamu ada bakat kan? Baiklah. Dengar baik-baik murid-murid semua supaya kamu memahami apa itu syair. Tapi terlebih dahulu cikgu ingin beritahu cikgu menggunakan irama hiasan dalam syair yang akan cikgu dendangkan sebentar sahaja lagi. Baiklah murid-murid semua. Fernandez Castello, sini tengok depan. Tengok cikgu sedang bersedia untuk bersyair. Baiklah. Negara Malaysia, namamu tercela, perpaduan utuh, musuh pasti kalah. Harmoni di rumah, juga di sekolah. Raikan persamaan, usah berbala. Murid-murid, itu merupakan rangkap 1 pada syair meriahnya perayaan. Boleh, Everolin, siapa tu? Leo Vincent. Sini, baca sama-sama cikgu. Kita teruskan rangkap kedua. Baiklah. Rumah terbuka, juadah berselera, makan bersama, jalinan mesra. Rakan taulan seperti saudara,
susah dibantu tanpa berkira. Baiklah murid-murid, maafkan cikgu kalau kurang enak kedengarannya, tapi cikgu teruskan, boleh ya? Berbagai bangsa, aneka budaya, semangat berpadu mewarnai raya. Saling menghormati, saling percaya, jaga kesopanan dalam media maya. Berbagai kaum, warisan persembahan, suasana ceria, jelas kemeriahan. Berganding bahu, warisan dipertahan. Seni dan budaya penuh keindahan. Baiklah murid-murid, kalian baru saja mendengar sebentar tadi cikgu sedang apa? Ya, bukan menyanyikan, Ezi. Cikgu sedang mendendangkan syair meriahnya. Betul. Syair meriahnya perayaan. Baiklah. Sekarang murid-murid, cikgu ingin tanya kamu semua, apa yang kamu faham tentang syair yang baru sahaja cikgu dendangkan atau cikgu deklamasikan sebentar saja tadi? Cikgu akan tanya secara rawak ya. Baiklah murid-murid semua. Everolyn, ya. Apa yang kamu faham atau apa idea kamu tentang syair? Ya, bagus. Ya, syair melambangkan keindahan dalam apa? Ni yang duduk depan ni si Annie ni dalam apa? Syair melambangkan keindahan dalam berbahasa. Bagus. Cikgu mau tanya Adlixan. Ya, kamu ba. Okey, apa yang kamu faham tentang syair? Ya betul. Semua murid-murid cikgu tahun 5, syair turut melambangkan kesantunan, ada lenggok bahasa macam irama. Cikgu jelaskan sekali lagi, irama yang cikgu gunakan sebentar tadi dalam syair adalah irama hiasan. Cikgu harap murid-murid boleh belajar meminati syair setelah cikgu baca tadi ya. Lain kali cikgu suruh mana-mana kamu untuk bersyair. Baiklah. Sekarang murid-murid, cikgu ingin membahagikan kamu semua. Semua sini ada 20 orang kan dalam kelas. Cikgu ingin bahagikan kamu 4 orang. Maafkan cikgu, cikgu ingin membagikan kamu kepada 4 kumpulan. Oleh itu, murid-murid semua, satu kumpulan ada, kalau kamu 20 orang, satu kumpulan ada berapa? Satu kumpulan ada 5 orang. Jadi cikgu mau 4 kumpulan ya. Okey, cikgu bagi masa 1 minit. Sekarang duduk dalam kumpulan masing-masing, satu kumpulan 5 orang. Apa lagi duduk diam-diam situ? Si Jerhat. Cepat-cepat masuk kumpulan masing-masing. Okey. Baik. Bagus. Masuk saja. Jangan banyak-banyak pilih. Cepat-cepat. 1 minit. Okey, bagus. Baiklah. Sekarang dengar baik-baik arahan cikgu semua. Satu kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4
Setiap satu kumpulan, kamu dapat satu rangkap syair berdasarkan nombor yang cikgu sebut tadi. Kumpulan 1 dapat rangkap 1 lah. Kumpulan 2 dapat rangkap kedua syair dan kumpulan 3 dapat rangkap ketiga syair dan kumpulan 4 dapat rangkap keempat syair. Baiklah semua. Cikgu mau kamu dalam kumpulan masing-masing membincangkan tentang makna syair, kemudian buat peta buih atau peta minda yang kita biasa buat selalu. Kamu buat dalam kertas kosong satu saja wakil buat, tapi yang lain sama-sama fikirkan, bincangkan. Okey? Baiklah. Cikgu mau satu orang wakil yang mencatatkan hasil perbincangan itu buat dalam bentuk peta buih. Tapi dalam kumpulan mesti ada sumbang idea apa yang dimaksudkan dengan makna dalam syair. Baiklah, cikgu bagi masa dalam 5 minit untuk ahli kumpulan masing-masing, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4 membincangkan apakah makna syair, apa tu syair, apa yang kamu faham macam cikgu tanya ada tadi kan, awal-awal. Apa syair tu? Apa makna dia? Sila tuliskan, sila bincangkan, kemudian kawan kamu akan tuliskan dalam bentuk peta buih. 5 minit ya. Okey, masa berjalan. Tik-tok, tik-tok. Jangan syok sendiri begitu. Ini berbincang. Kristino, suara kamu jangan kuat sangat dengar kelas sebelah. Shh. Sedang-sedang dalam kumpulan saja suara tu, okey? Ya, tulis macam tu. Betul-betul. Ed Lexon, kamu dalam kumpulan kamu yang keempat. Betul sudah tu. Tulis begitu ya. Baiklah. Dalam masa 5 minit ni cikgu akan meronda-ronda di sekitar kamu, melihat hasil perbincangan kamu yang telah kamu terjemahkan ke dalam peta buih. Okey, baiklah. Sekarang cikgu minta kumpulan 1 berdasarkan giliran nombor ya. Kumpulan 1, kemudian 2, 3 dan 4 membentangkan hasil perbincangan kamu semua. Boleh? Masa 5 minit sudah tamat. Baiklah. Kumpulan 1 kenapa tidak tulis betul-betul ni? Hasil kerja kamu ni. Kenapa kumpulan 1 tu lari daripada tengah-tengah? Kamu ni. Baiklah. Kumpulan kamu faham syair tu adalah harmoni. Aman. Kelas kumpulan 1 faham syair bagi mereka berdasarkan rujukan rangkap 1. Syair adalah harmoni, ada juga menyebut aman, tidak bergaduh, ya betul. Apa lagi ni? Syair juga menyebut menerima perbezaan sebab ada perpaduan. Betul, ada perkataan perpaduan. Baiklah, supaya nama Malaysia terkenal. Ada kena mengenal juga dalam rangkap 1. Bagus ya. Bagus ya kumpulan 1. Baiklah. Cikgu minta wakil kumpulan 2. Si Annie tadi ni yang mengelamun ni. Baiklah. Wakil kumpulan 2, sila bentangkan hasil kerja kamu dalam peta buih. Apa kamu tulis ni? Kenapa lari-lari kumpulan 2 daripada bulatan tengah? Baiklah. Ini. Apa tu? Rangkap 2. Apa kandungan makna syair yang kamu faham? Hasil perbincangan kumpulan. Oh ya. Ya betul ini. Syair dalam rangkap kedua ada menyebutkan ya, rakyat Malaysia dibantu boleh diterima. Baiklah. Baiklah. Perayaan kita sambut bersama. Ya, betul.
Betul kan kawan-kawan dalam rangkap kedua ada menyebut, begitu? Baiklah, makna seterusnya yang kamu faham dari kumpulan kamu? Hmm. Oh, rakan macam saudara, rakan seperti saudara. Oh, kamu faham kawan macam adik-beradik? Boleh jadi. Bagus bagus kumpulan 2. Oh, patutlah si Annie ni, apa, syok sendiri mengelamun tadi. Rupanya dia berfikir. Kita sangka baik ya, kelas. Baiklah. Tidak semestinya yang mengelamun tu mu tidur kan. Baiklah. Sekarang murid-murid. Cikgu minta kumpulan 3. Bagus. Belum lagi apa, sudah berdiri. Bagus. Ya, apa ni? Fernandez. Sila baca. Apa dia? Ya. Dalam rangkap ketiga ada banyak kaum, boleh diterima. Hormat menghormati. Oh, kamu tulis hormat semua. Baiklah. Ya, betul. Mesti ya jaga kelakuan. Ya, kita satu Malaysia kena ada kesopanan, kesantunan. Ada juga disebut di dalam rukun negara. Bagus Fernandez. Ya. Ada semangat perpaduan. Betul lah, betul. Teruskan baca. Oh, ya. Jaga tulisan kelas, dengar baik-baik dalam rangkap ketiga ni dan menyebutkan hasil perbincangan kumpulan 3, kita perlu jaga adab di media sosial. Ya, betul. Jadi murid-murid semua, berdasarkan hasil perbincangan kumpulan 3 ni, mereka faham yang jaga adab di media sosial tu kita kena jaga tulisan kita. Kena jaga kelakuan kita. Kelakuan ni sikap digambarkan melalui apa kita tulis ya. Oleh sebab itu, kamu kena faham apa yang kamu tulis di Malaysia mungkin boleh dibaca sampai hujung dunia. Sebab tu hati-hati, jaga adab. Apa yang hasil fikiran yang ingin kamu kongsikan di media sosial. Bagus ya murid-murid. Baiklah, teruskan. Kumpulan 4. Setiap budaya ada seninya. Bagus. Teruskan. Baca Gloriana. Apa cikgu dengar lagi sekali? Indahnya seni dan budaya. Ya, ada juga dalam rangkap 4. Apa lagi? Bekerjasama, jaga warisan. Apa tu warisan? Election apa? Ya, warisan tu khazanah. Kenapa kita kena jaga warisan? Oh, ya. Supaya seni dan budaya kita tidak dilupakan. Kita kena jaga warisan kita. Cuba bagi cikgu contoh. Christina, kasih cikgu contoh. Apa yang berdasarkan pembentangan Gloriana dari kumpulan 4. Apa tu warisan yang kamu kena jaga? Apa dia, Tino? Tarian Magunatip. Macam mana jaga? Ya, betul. Perlu diajarkan oleh generasi yang lebih veteran kepada anak-anak baharu atau generasi baharu supaya tarian tersebut tidak dilupakan. Bagus, Tino. Ya, Gloriana, teruskan. Oh ya, seni dan budaya apa tadi? Lambang kita, ya. Dan dalam rangkap terakhir ni juga ada macam menggambarkan kan keindahan syair, dan indahnya syair tu sendiri digambarkan melalui indahnya seni dan budaya. Bagus. Ya. Begitulah murid cikgu ya. Okay, bagus semua tahun 5. Bagus. Okay, baiklah. Cikgu ingin bertanya. Selanjutnya, cikgu ingin bertanya soalan yang susah sikit. Tadi cikgu tanya makna syair kan, semua. Baiklah, cikgu ingin bertanya, apakah unsur akal budi dan pemikiran berdasarkan syair meriahnya perayaan ni?
Kalau boleh kita bincangkan bersama-sama dengan cikgu, mungkin ada wakil kumpulan dari kumpulan 1, 2, 3 dan 4. Boleh, jadi wakil bercakap bagi pihak kumpulan masing-masing, kita bincangkan dengan cikgu ya. Baiklah, apa unsur yang ada kena-mengena akal dan budi dan pemikiran yang terdapat dalam syair murid-murid? Sambil tu ada lagi satu wakil dalam setiap kumpulan, perlu bersedia mencatatkan, idea-idea ahli kumpulan kamu dalam kertas mahjong ya. Dan cikgu minta tulis dalam tulisan berangkai. Tulis cantik-cantik tau. Ni mau hantar dengan cikgu, jadi mesti tulis cantik-cantik. Baiklah murid-murid semua. Sekarang cikgu mau, macam cikgu cakap tadi, ada juga wakil kumpulan yang sudi menjadi wakil pihak kumpulan mereka berbincang dengan cikgu, sambil tu ada lagi kawan yang lain cari kertas mahjong, lepas tu tulis dalam tulisan berangkai. Kawan-kawan lain boleh bantu warna kah, bantu hias kah, jangan ada murid yang tidak buat kerja. Cikgu sambil berdiri di depan, cikgu akan meronda dari meja ke meja, jaga kamu. Baiklah, murid-murid semua, sekarang cikgu ingin bertanya kumpulan 1 dulu. Kumpulan 1, 2, 3 dan 4. Kumpulan 1 tadi, apa yang mungkin ada kamu faham dari rangkap 1, unsur akal budi dan pemikiran yang mungkin kamu faham ada terdapat dalam rangkap 1? Ya, siapa tadi wakil kumpulan kamu? Ya, Fernandes. Baca. Bacakan hasil perbincangan kamu. Baiklah, cikgu dengar lagi sekali. Dalam rangkap 1, apa tu rangkap 1 sudah? Negara, ya, dia menyebut negara yang terkenal kan juga. Baiklah. Cuba ulang sekali lagi, Fernandes. Baik. Perpaduan dan hormat menghormati antara satu sama lain. Ada juga kena-mengena unsur akal budi dan pemikiran. Bagus ya, kumpulan kamu mahu berfikir dan saling bekerjasama dalam mendapatkan idea. Ada kena-mengena perpaduan, hormat menghormati antara satu sama lain. Semua tu melambangkan kesantunan, akal budi dan pemikiran yang terdapat dalam rangkap 1 ya. Bagus. Baiklah, sekarang cikgu minta wakil kumpulan 2, cikgu mau orang lain lagi, 6 orang sama. Easy. Baca apa jawapan kamu kumpulan 2? Ya. Rangkap kedua, ya, ada menyebut bantu-membantu tanpa, kuat sikit bahasa suara. Bantu-membantu tanpa mengira kaum. Bagus, betul. Bagus. Baiklah, sekarang cikgu minta kumpulan 3. Mau orang lain lagi Riana. Bacakan apa kesimpulan rangkap 3 yang mengandungi unsur akal budi dan pemikiran. Hasil perbincangan kumpulan kamu. Apa dia? Kuat sikit bahasa yang kamu ni. Oh ya, dalam rangkap 3 ada menyebutkan toleransi dan apa? Kuat sikit suara. Toleransi dan apa tadi? Kesantunan bahasa. Betulkah dalam rangkap 3 ada sentuh toleransi dan kesantunan bahasa? Cikgu baca sekali lagi. Semua tengok muka surat 85. Sama-sama cikgu. Berbagai bangsa aneka budaya. Berbagai bangsa. Aneka budaya semangat berpadu mewarnai raya. Saling menghormati, saling percaya. Ya, boleh diterima.
Apa tadi? Toleransi dan kesantunan berbahasa boleh diterima untuk rangkap ketiga ya. Kumpulan 3 bagus. Ada kena mengena unsur akal budi dan pemikiran. Baiklah. Kumpulan 4, kumpulan terakhir. Apa dalam rangkap 4 yang ada mungkin kamu faham kena mengena dengan unsur akal budi dan pemikiran? Cikgu minta orang lain nama orang yang sama baca tadi. Siapa ni? Cikgu si apa ni? Si Leo Dinko ya. Berdirilah bah kamu ni. Lama lagi rehat sekejap lagi. Memanglah lama lagi rehat. Cuba bertenang dan rasa sekejap lagi rehat. Tapi boleh tak cuba menyertai dulu sesi pembelajaran dengan Cikgu. Seronok kan belajar syair. Baiklah, Liudin kau baca. Ya. Cuba si Annie baca rangkap ketiga. Ulang sekali lagi. Cikgu lah baca kamu ni ya. Berbagai kaum warisan persembahan, suasana ceria jelas kemeriahan, berganding bahu, warisan dipertahan. Diam situ Fernandes, jangan bercerita dan Roy Kenzo. Cikgu sambung. Berganding bahu warisan dipertahan, seni dan budaya penuh keindahan. Apa yang kamu faham unsur akal budi dalam rangkap keempat tadi, Liodinko? Apa? Bertanggung jawab dan bekerja sama dalam memelihara warisan budaya. Boleh diterima. Baiklah. Mungkin hari ini selain kamu dengar cikgu baca syair, kamu dengar sudah sungguh-sungguh yang macam mana kita saling memikirkan apa makna syair, apa itu syair, apa unsur akal budi dan pemikiran yang kamu fikir ada dalam syair. Secara kesimpulannya syair itu indah kan? Ada irama dia, ada iramanya, ada cara bacanya, bukan main baca begitu saja, macam bercerita situ. Jangan bercerita, dengar cikgu. Baiklah murid-murid. Yang kamu kena faham adalah cikgu bawa pantun pula. Tadi syair cikgu bawa pantun pula. Hari ini cikgu Nabila macam artis begitu ya. Sudahlah berkain batik masuk kelas. Baiklah cikgu baca. Bukan cikgu baca. Cikgu ingin menerangkan syair itu indah. Jadi cikgu baca serangkap pantun. Biasa dengar ni. Biasa kamu dengar ni. Baiklah. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Artinya murid-murid, semua yang indah boleh kita temui juga dalam sesi pembelajaran bahasa. Hari ini dari syair kita belajar syair ada irama, kamu dengar cikgu bersyair dan syair tu indah. Dan terdapat juga syair bukan dibacakan begitu saja, terdapat maksud tersirat dan tersurat seperti unsur akal budi dan pemikiran. Sebentar lagi cikgu akan berikan latihan berkaitan. Murid-murid sila buka buku pemahaman. Bukan. Buku latihan seni bahasa. Buku pemahaman latihan seni bahasa. Baiklah. Murid-murid. Terima kasih Puan kerana sudi menonton RPH langkah 2 dan langkah 3 dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan kerana mengajar sendiri berpandukan, merakam sendiri juga menggunakan medium Google Meet. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafita binti Yusof, pelajar PDPP bagi option Bahasa Melayu. Pada hari ini saya ingin mensimulasikan pengajaran mikro tentang akal budi dan pemikiran dalam syair Bahasa Melayu tahun 5. Sebelum saya memulakan simulasi pengajaran mikro ini, saya ingin memaklumkan bahawa
Pengajaran makro yang saya simulasikan ini bermula daripada langkah keempat dan seterusnya penutup. Hal ini disebabkan set induksi langkah pertama, kedua dan ketiga telah pun disimulasikan oleh dua orang rakan guru sekumpulan saya, iaitu Cikgu Nur Nabila dan Cikgu Rubiah. Baiklah murid-murid, kita ada masa kurang daripada 30 minit sebelum kelas cikgu berakhir. Okey, jadi cikgu mahu kita gunakan masa yang tersisa ini dengan sebaiknya. Dengan apa? Cikgu mahu kita buat latihan. Kenapa? Mana boleh, kita kenalah buat latihan. Barulah pemahaman kita tu akan jadi lebih kukuh. Okey, macam ni. Cikgu bagi tahu kenapa kita perlu buat latihan. Bila kita buat latihan, kita akan lebih faham kan, betul? Lagi satu, bila kita sudah faham, lagi mudah untuk kita ingat. Bila kita sudah ingat pula, dia akan membantu dan secara tidak langsung memudahkan kita untuk mengaplikasikan dan menggunakan dalam aktiviti seharian. Contoh, macam hari ni kamu belajar tentang syair. Kamu tahu konsep syair, tahu makna syair, tahu macam mana macam mana mau melafazkan, mau melagukan syair semua. Jadi bila kamu tahu tu, kamu bila ada pertandingan ke, persembahan ke, kamu tahu untuk cara menyanyikan ataupun melagukan syair. Sebab syair mempunyai perbezaan dengan puisi-puisi yang lain. Betul tidak? Okey, betul. Okey, jadi tanpa kita buang masa lagi, cikgu ada sediakan lembaran kerja. Dalam lembaran kerja ni terkandung syair yang kita belajar pada hari ini. Boleh? Okey, cikgu minta wakil ketua kelas tolong datang ke depan. Ya, okey, tolong cikgu edarkan kertas ini. Kertas ni dengan rakan-rakan sekelas kamu, boleh? Okey, semua sudah dapat kertas? Okey, semua sudah dapat kertas. Okey, bila semua sudah dapat kertas, cikgu minta salah seorang daripada kamu untuk sukarela bacakan arahan, boleh? Iya Fahwi, terima kasih. Okey. Okey, terima kasih Fahwi. Okey, boleh duduk. Okey, dalam lembaran kerja ni, dia minta kamu untuk lengkapkan syair menggunakan pilihan jawapan yang disediakan. Macam mana pula kamu tahu itulah jawapan dia? Okey, kamu boleh merujuk buku teks muka surat 85 sebab dalam tu ada petikan syair yang sama macam soalan dalam lembaran kerja yang cikgu bagi ini. Iya, betul. Iya. Okey. Ini bagi untuk satu kelas ya. Okey. Bagi murid yang pemulihan, cikgu ada juga sediakan lembaran kerja yang lain yang lagi mudah supaya kamu lebih mudah untuk faham topik ini. Boleh? Boleh datang sini? Cikgu bagi.
lembaran kerja untuk yang kamu ya. Okey. Okey. Untuk kumpulan kamu, lembaran kerja dan soalan ini lebih kepada memadankan syair, bukan melengkapkan syair. Boleh? Ada apa-apa, cikgu akan bimbing kamu secara terus. Boleh? Okey, baik. Terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, mahu ni? Okey, kita semak jawapan. Tolong bacakan jawapan. Okey. Okey, bagus. Semua betul untuk rangkap pertama. Rangkap kedua. Okey, betul. Rangkap ketiga. Okey, betul. Dan rangkap keempat. Betul. Okey, semua. Okey, bagus. Okey. Okey, sebelum masa begitu ya. Oh, mau habis masa. Okey, baik. Okey, sebelum cikgu keluar, sebelum cikgu keluar daripada kelas, cikgu ni. Okey, cikgu mahu kita cikgu mahu kamu sebutkan ataupun beritahu apa yang kamu pelajari hari ini. Boleh? Kita bermula dengan Afiq. Apa yang kamu belajar tentang topik hari ini? Okey, syair. Ya, syair. Ya, hari ini kita belajar tentang syair. Apa tu? Irama hiasan. Lagi? Okey. Siapa lagi mau cuba? Zaidi. Betul, Zaidi. Okey, betul, Ashraf. Ya, ya Hayati. Ya Alia. Okey, betul lagi semua betul. Okey, cikgu buat rumusan terakhir. Apa tu? Hari ini kita belajar mengenai syair. Syair yang kita belajar tentang syair. Okey, syair kita mula-mula kita belajar tentang konsep syair. Macam syair tu macam mana, apa konsep dia, apa bentuk syair, lepas itu kita belajar pula apa tu unsur akal budi yang terdapat dalam syair. Apa unsur-unsur budi yang terdapat dalam syair. Okey, sebelum cikgu teruskan, boleh sebutkan unsur akal budi yang terdapat dalam syair yang kita belajar hari ini. Kristina. Hormat menghormati, betul? Raikal. Bantu membantu. Lagi Atir, Mizi. Perpaduan. Betul, perpaduan. Okey, itu adalah antara unsur akal budi yang kita belajar dalam syair dan terkandung dalam syair pada hari ini. Okey. Okey, kita sudah belajar ini. Kita sudah belajar konsep. Kita sudah belajar unsur akal budi yang ada dalam syair. Lepas tu kita belajar tentang apa lagi? Makna syair. Okey, makna syair. Dan lepas kita belajar makna syair, apa lagi? Kita belajar cara melafazkan dan melakukan syair mengikut irama apa? Irama hiasan. Okey, betul. Okey, bagi yang sudah siap lembaran kerja tu, cikgu minta tolong sekali lagi dengan ketua kelas untuk kumpulkan lembaran kerja ni dan cikgu mahu semak. Okey,
Nanti bila cikgu dah siap semak, cikgu kembalikan semula kepada kamu. Boleh? Boleh, okey. Okey, dalam syair kita belajar syair ni juga kan. Okey, kumpulkan di sini. Okey, dalam kita belajar syair ni juga, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada syair? Okey, cuba sebutkan satu atau dua pengajaran yang kamu boleh dapat daripada syair yang kita belajar hari ini. Apa tu? Ya, betul. Kita perlulah menghayati dan menghargai warisan budaya yang terdapat, yang ada pada yang ada pada kita sekarang, iaitu budaya warisan Melayu. Betul. Okey. Selain itu, betul, kita perlu menghargai dan menghormati satu sama lain, terutamanya mereka dalam negara kita kan. Kita terdiri daripada masyarakat majmuk, berbilang bangsa, berbilang agama, pelbagai budaya. Oleh itu kita kenalah menghormati agar masyarakat dapat hidup dalam harmoni. Betul. Okey, baiklah. Okey, sekian saja daripada cikgu. Ya, okey. Baiklah. Okey, baik. Ya. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi pada minggu hadapan, pada hari, pada waktu yang sama, dengan topik yang baru, topik yang berbeza, topik yang lagi hebat, lagi seronok. Boleh? Okey. Okey, baik. Okey, terima kasih kelas. Okey, sama-sama. Sekian saja daripada saya, Rafitah binti Yusof, dalam simulasi pengajaran mikro. Sekian, terima kasih.